Okey. Okey, so hari ini kita akan tengok apakah itu Core Plus, di mana Core Plus ini adalah insentif awal. Okey, di mana dia merupakan satu insentif budi bicara yang melengkapi Plan Trust Amway untuk memberi ganjaran atas amalan terbaik dalam membina satu perniagaan yang mampan dan juga seimbang. Itu adalah Core Plus. Okey. Bina untuk menambah Core Plus. Dia ada Core Plan dan juga Core Plus. Ada dua. Core Plan ialah asas cara ABO membuat keuntungan. Manakala Core Plus pula berasingan daripada dan penambahan kepada Plan Trust. Maknanya berasingan tetapi memberi penambahan kepada Core Plus. Itu maksud dia. Core Plan, bukan Core Plus. Core Plan. Okey, insentif jualan pelanggan ataupun kita panggil dia CSI. Customer Sale Incentive. Dalam bahasa Inggeris dia. Okey, apakah itu CSI? Okey, adalah ganjaran untuk jualan produk yang disahkan kepada pelanggan istimewa Amway iaitu APC ya. Ganjaran untuk jualan produk yang disahkan. Maksudnya kita verify lah APC kita ni. Okey, mengapa? Mengapa? ABO perlu baru mula mendapat wang daripada jualan pertama. Akan membantu dalam kepuasan dan pengekalan ABO. Maksudnya Core Plus ini tadi membantu ABO yang baru mula mendapat wang daripada jualan pertama mereka. Dan ini akan membantu kepuasan supaya ABO kita ni kekal dalam bisnes Amway ini. Okey, apakah kegemaran pelanggan? Contohnya, ini adalah salah satu produk kegemaran pelanggan. Customer favorite, kesukaan pelanggan. Okey, kalau kita lihat di sini, satu protein ini ialah PB-nya ialah 50 PB ya. Iaitu kalau nilainya tengok 203, harga dia memang 203 jugalah. Okey, kita ada APC. Kalau kita jual kepada APC, ini kita tadi. Ini contohnya Kak Rosni lah. Jual kepada APC dia. So harga ini adalah bila kita jual kepada APC, PB dia mesti 50 so ini dia. Okey, so jumlahnya ialah 100 PB. Dua dia satu, dia satu. Jadi APC jadi 100 PB. Okey, ini adalah anda juga 50 PB. Kita punya, ini kita belian kita sendirilah. Belian kita sendiri 50 PB. Tapi kita 0%. Sebab untuk mendapat 3% kita perlu 250. Tetapi kita jual kepada APC kita, dia dapat hanya 50 PB. Tetapi hanya 50 PB ya. Jadi kalau dikira di sini sudah 100 PB. So di sini kalau anda tengok bonus pencapaian bagi kita sebagai ABO. Contohnya Kak Rosni tadi kan. Kak Rosni juga membeli 50 PB. Tapi 50 PB. Kak Rosni juga membeli tapi dia hanya 50 PB. So kosong, tak ada bonus. 0% sebab tak cukup. Kalau kita mahu kita mesti capai 250. Ini maksudnya di sini. 0%. 0%. Ini 10 tak cukup 50 PB. Baru 100 PB saja kita dapat. Walaupun tadi kita telah jual, contohnya kita jual
kita jual hanya dapat 100 PB. Itu 0%. Tapi bila kita jual kepada APC, insentif jualan pelanggan, dia akan memberikan kita 10%. 10%. 10%. Maknanya kita akan mendapat 10% daripada situ. So kita akan mendapat bonus RM20 30 sen. Berbanding kalau kita beli untuk kita sendiri ataupun kita jual kepada ABO. Kalau kita jual pada ABO pun kita tak akan dapat. Kita akan dapat 0% juga. Bila kita jual kepada APC baru kita dapat. Kalau contohnya kalau Kak Rosni tadi jual kepada ABO dia, ABO-nya pun Kak Rosni pun tak dapat tak dapat tu. Dia adalah 0% juga. Kecuali Kak Rosni jual kepada APC baru dia dapat bonus RM20 di mana dia memberikan kita 10%. 10%. Okey, setakat ini bolehkah? Boleh Boleh. Boleh. Okey, itu yang pertama. Okey, ini yang kedua, bila kita sudah mencapai 6%, kita berada di 6%. Kita sebagai ABO 6%. 6% PB-nya ialah kalau dicampur di sini di mana ABO ini ada 3 APC dia, 3 orang. 3 orang bermakna 500 PB di situ, 200 business value. Okey. So jumlah keseluruhan ialah 1000 PB. Kita pun ada 500 PB ya. Kita ada 500 PB. Kalau PB 500 ini belum capai 6%, itu baru 3%. Tetapi kita ada APC kita tadi telah memberikan kita sampai kita 6%. 6% ialah 900 PB. Okey, so kita layak dapat 6%. Okey, di mana bonus value kita ialah 4,000. Okey, di sini bila kita 6%, 6% kan kita dapat 400 BB kita dapat pendapatan 240. Tetapi kalau kita menjual kepada APC kita tadi kan, APC kita akan memberi 4%. 4%, so kita akan mendapat tambahan bonus kita iaitu RM80. Berbanding kalau dulu kita tak ada APC, kita hanya mampu ini saja, kita dapat 240. Tetapi bila kita ada APC, APC ini akan, kalau kita 6%, dia akan bagi kita, APC akan bagi kita 4%. Jadi RM80. So tambah, kita akan dapat, bonus yang kita akan dapat 320. Itu bezanya kalau kita, ini adalah co-plan saja. Ini adalah co-plus. Jadi beza, sangat berbeza. Jadi kalau bagus kita grab peluang ini. Selagi peluang itu belum berakhir. Okey, ini adalah pula bila kita berada di 9%. Bila 9% ialah kita akan PB kita ialah 1,750. Bila kita berada di 9%, PB kita ialah 750. Okey, kita tengok APC kita. APC kita menyumbang 500 PB saja. Kita 1,500. Jadi jumlah keseluruhan ialah 2,000 PB. 2,000 PB, so kita akan dapat 9%. So di sini bila kita dapat 9% dan 8,000 bonus value ni, kita akan mendapat income 720. Tetapi APC kita tetap menyumbang 1%. Walaupun kita 9%, APC kita tetap menyumbang 1%. So dia akan bagi kita tambahan RM20. So itulah kita lihat bonus kita akan bertambah jadi 240.
Jadi ada pertambahan. Okey, apakah pelanggan istimewa MW? Pelanggan istimewa MW ialah ini adalah merupakan program keahlian baru untuk individu yang ingin menikmati produk MW, membeli produk ini terus daripada MW pada harga MW, AP, MW price. Okey, mengapa kita menjadi APC? Mengapa kita menjadi APC? Jadi ini senang untuk kamu terangkan kepada kamu punya ABO, mengapa dia perlu jadi APC. Nanti dia tanya apa itu APC. Jadi kamu sudah ada ilmu, kamu boleh terangkan kepada kamu punya downline kamu, kepada APC kamu ataupun kepada ABO kamu. Okey, harga MW beli pada harga MW beli pada harga MW bila-bila masa di mana jual di kedai ataupun di dalam talian. Promosi bulanan, APC dapat menikmati promosi bulanan yang sama seperti ABO. Jadi itulah sebabnya dia dipanggil MW privilege customer ataupun MW pelanggan istimewa MW. Maknanya dia mendapat, kalau MW memberikan bulan itu ada promotion, APC juga layak menikmatinya. Dia layak juga mendapat harga MW di mana-mana dan bila-bila masa. Apalagi kalau bulan promosi macam ini kan. Contohnya bulan ini ada promosi untuk beli bread maker. Mereka pun layak dapat. Kalau kita beli Sky pun mereka dapat layak. Kalau ada promosi Atmosphere Drive, mereka pun layak. APC juga layak. Okey. Tadi dah faham? Yang tadi fahamkah? Boleh Faham. Okey. Faham? Okey. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, mengapa menjadi APC? Mengapa kita nak jadi APC? Contohnya, mengapa jadi APC? Okey, di situ dia lihat bahan digital, akses bahan digital, e-katalog, MW Center, MW Now, MW Mind. Kemudian mata kesetiaan diperolehi AM point bagi setiap RM1 yang mereka belanjakan untuk menebus bagi pembelian masa hadapan. Maknanya mereka siapa yang jadi APC tu mereka layak menebus M point. M point ni bagi setiap RM1. Maknanya bila M point ni dah cukup boleh ditukar dalam bentuk kupon maka boleh tebus dia. Boleh beli barang dengan M point tadi. Jadi dan dia tidak ada tarikh luput. Jadi sangat pentinglah. Tetapi andainya mereka APC ni nak bertukar kepada dia kata kalau jadi ABO aku dapat lagi banyak duit. So sebelum dia bertukar menjadi ABO tu, pastikan dia gunakanlah dia punya M point tadi. Sayang. Guna dulu sebelum kita tukar kepada ABO. So apakah perbezaannya antara ABO dan APC? Okey, kita lihat dari segi pendaftarannya. ABO RM RM60. Kalau Brunei RM30, Singapura RM30. Jadi pack selamat datang fizikal katalog, fizikal termasuk katalog produk, akses kepada MW Now ataupun MW Central. Kita juga mendapat e-kupon. Jadi maknanya ini ialah untuk kita mendaftar dia lah. Kalau APC kita lihat pendaftarannya hanya RM20 saja. Katalog produk digital, dia tidak ada katalog produk lah yang macam datang pada kita seketul tu. Tetapi dia boleh melihat
secara digital. Akses kepada boleh masuk kepada MW Now dan juga MW Central. Maksudnya dia boleh masuk, dia ada line dia punya, dia boleh masuk dia punya itulah MW Now dan juga MW Central. Okey. Bezanya cuma yuran sajalah. Dan juga yang kalau ABO tu dia dapat buku. Yang ini cuma digital saja. Okey. Kemudian pembaharuan pula cuma RM20. 3 bulan sebelum atau 3 bulan selepas. 3 bulan sebelum dan juga 3 bulan selepas. Kemudian kita tengok pembaharuan untuk APC ialah RM20 juga, sama seperti ABO jugalah. Tapi ini dia 1 bulan sebelum dan 1 bulan selepas. Maknanya sebelum tarikh luput dia, dia mesti dulu sebulan dahulu ataupun sebulan selepas. Kalau 2-3 bulan selepas itu, dia mungkin sama ada dia kena daftar balik. Macam itulah maksud dia. Jadi macam bila macam tu agak sistem kadang-kadang tidak mahu terima dia kalau sudah lebih, contohnya 3 bulan selepas itu. Jadi itu maksudnya nama dia sudah tidak ada dalam sistem lah. Okey, itu adalah perbezaan antara ABO dan APC dari segi pendaftaran dan juga pembaharuan keahlian. Okey, siapa boleh jadi APC? Siapa boleh jadi APC? Okey, yang boleh jadi APC mestilah yang berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya ini selepas habis tingkatan 5 lah. Dah boleh mendaftar sebagai APC. Kemudian mestilah warga negara, penduduk tetap atau warga asing dengan PAS yang sah di Malaysia, Brunei, Singapura. Suami isteri berkongsi keahlian APC yang sama. Okey, kemudian tidak memiliki pemilikan, tidak mempunyai pemilikan ABO atau pemilikan APC di Malaysia, Brunei. Dia tidak menjadi ahli orang lain lah maksudnya. Okey, itu maksudnya. Okey, kupon pendaftaran APC baru. Okey. Bila APC baru mendaftarkan, dia layak mendapat kupon. Kupon yang pertama ialah RM20. Dengan nilai pesanan minimum sebanyak 200, sah selama 60 hari daripada tarikh dikeluarkan. Contohnya APC anda bulan ini, bila dia membeli saja dia dapat layak RM20. APC RM20 saja pendaftarannya kan. Bila dia dapat guna kupon itu, sebenarnya dia untung RM40. Untung betul kan. Kemudian kupon kedua pula juga bernilai RM20. So dengan nilai pesanan, dengan setiap pembelian RM200 lah. So dia berpeluang mendapat kupon RM20. Sah selama 60 hari juga. Kupon kedua dijana selepas penebusan kupon 1. Contohnya bila kupon 1 ini diguna, akan selepas itu akan ada kupon 2. Begitulah juga dengan kupon ketiga, juga bernilai RM20. So dengan nilai pesanan sama juga 200. Sah selama 60 hari. Lebih kurang 2 bulan lah bermula daripada tarikh dikeluarkan. So kupon ketiga juga dijana selepas penebusan kupon 2. Maknanya APC ini kalau dia betul, bulan pertama dia membeli, bulan kedua dia membeli, bulan ketiga dia membeli, sebenarnya ahli dia sudah free. Dia malah mendapat untung lagi RM40 kupon tu.
Okey, M point adalah mata kesetiaan yang diperolehi oleh APC apabila mereka membeli produk Amway. Bila membeli saja, dia akan mendapat M point. Dan dia tidak mempunyai tarikh luput. So sangat untunglah. Kita boleh kumpul-kumpul banyak-banyak. Bila kita rasa nak pakai A point kita boleh tebus dia. So tidak boleh ditukar dengan wang tunai lah ataupun voucher kredit dan tidak boleh dipindah milik. Tidak boleh dipindah milik. Kalau aku punyalah macam tu. Tidak boleh ditukar, kita hanya boleh guna untuk membeli. Okey, boleh digunakan untuk penebusan pembelian produk Amway di masa hadapan. Jadi kita jangan lupa bagi tahu kita punya APC lah. Kalau kamu akan dapat M point. M point ni kamu boleh tukar, boleh guna untuk kamu menebus pembelian. Tak boleh tukar dalam bentuk wang ataupun voucher kredit. Maksudnya. Dan dia kata M point ni akan hangus sebaik saja APC berhenti. Kalau APC tu kata saya tak mau lagi jadi ahli, kalau dia tak mau jadi ahli kan, contoh dia nak berhenti. So kamu bagi tahu dia lah supaya dia gunakan M point dia tu. Kalau cukup, tebuslah M point dia sebelum dia berhenti. Okay, M point ni tidak boleh ditebus untuk pembelian di R&J dan Phyto Cafe dan juga cas pengantaran ataupun perkhidmatan selepas jualan. Okey, ini contohnya. Kita balik. Okey, bila kita membeli kita jual kita punya periuk noza ini kepada APC kita, kepada APC ya. Okey. So bila kita jual kepada APC, so di sini kita lihat PB dia hanyalah 137.5 saja. Tidak cukup untuk kalau kita kalau kita jual kepada ABO pun tidak cukup untuk kita mendapat 3%. Maknanya kita tidak dapat bonus lah. Kosong bonus. Kosong. Tidak ada. Bermakna kita berada di 0% bila kita jual satu saja. Tetapi bila kita jual kepada APC kita, contohnya APC kita tu adik-beradik kita, saudara mara kita juga. Okey, bila dia jadi APC, bila kita jual kepada APC, so APC tu akan memberikan kita 10%. 10%. Walaupun PB-nya tak cukup 250. So kita akan layak ada bonus. Berbanding tadi kan, kita jual saja kepada ABO kita tak dapat bonus. PB tak cukup. Tetapi bila pada APC, kita layak dapat 10%. Jadi bonus kita akan, jadi kita ada bonus 134, 3%. So ini CSI dia, Customer Sale Incentive. 348 darab 10% tadi kita akan dapat 34. Itulah kita akan dapat. Itu pentingnya kalau kita kalau aduh saya belum dapat, kamu boleh jual kepada APC kamu. Jadi APC itu akan memberikan kita CSI. Okey, ini pula sama juga. Satu bread maker ni, kalau kita nak beli, contoh saya nak beli, ataupun kamu sendirilah, tapi kamu tak akan dapat bonus sebab PBD tak cukup, baru 214.70, tak cukup untuk 250 untuk dapat 3%. So apa yang perlu kamu buat? Kamu carilah APC, tajalah APC kamu. Jadi kamu akan dapat 10% daripada APC kamu tu. Jadi dapatlah kamu bonus RM53.67. Jadi kamu boleh cubalah
Betul tak cikgu cakap? Okey, bila kita jual bread maker 3 unit, barulah kita dapat 3%. 3 unit ni, baru kita dapat 3%. Nampak tak? Kita jual 3 unit, kita dapat 3%. Baru kita ada bonus RM48.30. Tapi kita jual juga kepada APC kita. Nampak tak? Kita beli ni juga kita sendirilah, kita beli 3 unit. Kita jual kepada APC kita juga. Bila kita jual kepada APC kita sudah 3%, APC kita akan memberi 7%. Ini bonus usaha kita 3%. CSI 3%. So bila sebab dia mesti 10% kan. So jadi 7%. So kita akan dapat RM161.00. Maknanya kalau kita tak jual pada APC kita, kita beli saja, kita hanya dapat bonus RM48.30. Tetapi kalau kita jual kepada APC kita, kita akan dapat income ataupun bonus lebih besar, iaitu 112 daripada APC kita. So kita dapat bonus keseluruhan RM161.01. Okey, setakat ni boleh masuk? Boleh Okay, good. Boleh. Boleh okey. Yang ini pula kita jual 5 unit juga. Bila 5 unit kita akan dapat 6%. Bila 6% kita akan dapat bonus kita dikira RM161.01. Ini sama macam tadi kalau kita jual 3 tadi kan. Bila kita ada bonus CSI. Jadi sekarang bila kita 6%, CSI kita ataupun APC kita akan bagi kita 4%. So dia bagi bonus pada kita 107. So jadi bulan itu kita boleh dapat 268. Okey. Ini pula ialah bila kita jual bread maker 9 unit. So kita berpeluang mendapat 9%. Cikgu, soalan. Cikgu, contohkan kalau kita jual bread maker 9 unit kepada ABO kan. So kita kena jual juga 9 unit untuk bread maker ni untuk APC kan cikgu? Macam tu ke maksudnya? Oh tidak. Tidak, bukan macam tu. Maksudnya kalau ini mungkin kamu jual kepada APC kamu berapa orang, pada ABO, kemudian kamu jual juga kepada APC kamu. Kalau kamu nak dapat bonus, kalau kamu nak dapat bonus kan APC daripada tu, untuk mendapat 3%, kurang-kurang kamu jual 2 kepada ABO, baru kamu dapat 3%. Kalau kamu jual 1 saja kepada ABO kamu tak dapat tak dapat bonus lah, maksudnya tak cukup persen. Boleh? Ya boleh cikgu. Boleh okey. So ini maknanya kita jual juga 9 unit kita punya bread maker ini. Okey, jadi kita akan capai 9%, iaitu 1,750 PB-nya. Jadi 1,750 PB. Okey. Bila kita buat macam ni, kita tengok di sini, hanya bila kita jual pada ABO contohnya, kita hanya dapat RM434.73. Ini maksudnya kalau kita, ini ABO, maksudnya kalau kita jual kepada ABO, RM434.73 yang kita dapat. Tapi kalau kita jual kepada APC kita, kita akan dapat
dia akan APC kita, sebab kita dah 9% kan. APC kita akan bagi kita 1%. Jadi dia akan bagi kita bonus RM48.30. Jadi dapatlah kita RM483.03. Jadi maknanya penting untuk kita juga menjual kepada APC kita walaupun bukan 9 unit ini kepada semua, tetapi sekurang-kurangnya kita mesti jual sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 kepada APC kita. Baru kita akan dapat bonus CSI daripada kita punya APC. Cikgu. Ya. Okey. Nak tanya Sekejap. Ya, apa dia? Apa dia? Apa dia no? Tak dengar. ABO ya dah tamat. Jika ABO dah tamat, jika ABO kita dah tamat tempoh nak. Pun ABO-nya dah habislah dalam masa setahun. Kemudian dia nak jadi APC, boleh sih? Boleh. Tak ada masalah. Dia dah tamat ahli kan? ABO tu tamat ahli. Tapi dia tak mau jadi ABO, dia nak jadi APC. Boleh? Penjualan nak jadi pengguna aja. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kan kalau dia dah jadi APC tu, nanti tiba-tiba dia dah jadi ABO pun boleh. Boleh. Jadi kita renew-nya RM20 juga kah? Memang renew RM20, tapi kita akan letakkan dia sebagai APC lah. Kita daftar dia sebagai APC. Okey, faham. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, yang tadi hanya CSI saja, yang satu step yang kira macam ni tadilah. Sekarang ini macam mana kita nak mencapai brown foundation, bronze foundation. Okey. Di sini kalau kita lihat, kalau lihat di sini itu maksudnya dia mesti capai 9% tadilah. 9%. Dia ada 50 BCPB, direct leg APC. Kemudian 3 leg 3%. Kemudian 2 leg ada 50. Ini adalah syarat dia. Contoh kalau kita lihat di sini ya. Contohnya anda sudah capai 9%. Sekarang 9%. Tapi anda mesti ada APC. Ini APC ya. APC ini dia mesti memberi anda 50 PB. Okey. Kemudian di bawah anda tu kita ada ini ABO tau, ABO. ABO, ini pun ABO, ini pun ABO. ABO ini, setiap ABO ini dia mesti 3%. 3%, ini pun 3%. 200 sekurang-kurangnya 250, sekurangnya 250 dan sekurangnya 250. Kemudian ABO ini boleh jadi 50 dan juga 50. Kalau 25 pun boleh Ini 25, ini 25 pun boleh. Okey? Janjinya adalah 50. Okey? Jadi ini ialah untuk kita mencapai peringkat bronze lah, bronze foundation. Kalau saya tunjuk dengan hari itu dia mesti ada 3 kaki, 3 leg dia 3%. 2 leg dia menyumbang 50-50. Kalau tak 50 pun sekurang-kurangnya ini 25, ini 25 pun dikira 50. 2 legnya ada 50. Maknanya tak semestinya ini 50, ini 50. Sekurang-kurangnya ini 25, ini 25. Jadi dia menyumbang 50 PB. Okey. Boleh faham mungkin kalau dah lama kita faham. Kalau kita dah capai 9%, kita cari ABO kita ni. Jadikan mereka supaya kita akan dapat bronze
foundation. Okey, ini adalah bronzer. Bronzer. Tak nampak lah. Bronzer builder. Okey, ini bila anda berada di 15%. Okey, 4,500 PB. 4,500 PB, anda adalah 15%. CSI yang pertama tadi. Okey. Di mana di situ dia kata 50 ni, okey, 50 PB direct leg APC kamu. 3 leg 6%. 2 leg anda ialah 50 PB. Ini tinggi lagi lah. Sebab itu kalau 5% kadang-kadang ada capai sampai RM1,000 pendapatan mereka. Bonus mereka memang tinggi ya. Ada juga yang mau sampai 2,000. Okey, kalau kita lihat di sini ya. Ini 6%. Semua 6%. 3 leg dia semua 6%. 900 PB, 900 PB. Dua daripada mereka mesti ada APC yang menyumbang 50 PB ataupun 25 pun boleh. Sebab dia kata 2 leg ada 50. Dia tak kata pun kalau ini 20 apa tu 100 kan. Sekurang-kurangnya ini 25, ini 25 sudah cukup untuk 50. Jadi anda akan mendapatkan bronzer builder. Ini yang ketiga. Jadi di situ bila di situ anda telah mendapat pendapatan yang boleh tahan juga. Kalau seperti mana yang pernah cikgu earlier tunjukkan. So ini adalah kalau kita nak mendapat Core Plus lah. Jadi maknanya anda kalau anda berada di peringkat ini yang harus anda buat. Anda bentuk, anda cari 3 orang 6%. Ini yang 15%. Yang ini tadi ialah yang paling inilah 9%. Kalau anda sudah rasa boleh capai 9%, anda cari ni. 3 orang bawah ni, ABO ni, siapa yang sudah ada ABO tu, pastikan ABO kamu ini 1, 2, 3 ini boleh capai 3%. Boleh capai 3%, 3 orang ni. Dan setiap daripada mereka ini ada APC dia. Jadi kamu boleh dapat income mau ratus juga lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. So jadi kalau anda sudah berada di sini, so jangan, kalau tak tahu boleh tanya lagi lah. Jadi ambil peluang sekarang ini sebelum promosi ini habis. Promosi ini pandai habis Jadi anda grab peluang ini. Ajak APC baru, tajak APC baru dan juga ABO baru selagi ada peluang. Sebab itu pentingnya kita ada target buku prospek. Okey, setakat ini boleh fahamkah? Boleh faham Okey, kalau boleh faham saya tutup screen ni.